Ayat ni ayat Quran. Kamu kata ikut Quran. Bila kita dah ikut Quran, tak kira lah orang itu macam mana pun, orang gila pun kalau mengatakan ayat Quran itu kalau mengoh, dia tidak pernah berubah. Jadi kamu harus beriman dengan ayat itu. Bila orang lain mengatakan, kamu kata ini tak arif ni, tak salah ni, kena ingat yang memberikan orang itu cakap, yang menggerakkan orang itu bercakap, Tuhan itu sendiri yang menggerakkan dia untuk bercakap ayat Quran. Tak kira dia itu siapa, Cina ke, India ke, Hindu ke, Buddha ke, apa benda. Kalau Tuhan menggerakkan dia ayat Quran untuk bersuara kepada kamu, siapa yang menggerakkan itu? Harus kamu beriman dengan itu. Sebab ayat Quran itu tidak pernah diubah-ubah. Bila orang tu menerangkan benda itu, kenapa kamu nak menafikan? Assalamualaikum. Salamukalami Rabbi Rahim. Baik, hari ini kita nak bedah lagu Kacak Terlabik yang dinyanyikan oleh Kumpulan Spider. Liriknya ditulis Arwah Lolok. Baik, kita tengok lirik yang pertama. Kucing siam, kucing parsi, kucing mana-mana pun bulat mata, nampak ikan, lupa segala. Baik, apa yang kita nak ambil kefahaman dalam lirik kali ini? Sebenarnya kat sini dia nak tunjuk dalam kucing siam, kucing parsi, kucing mana-mana pun bulat mata, nampak ikan. Sebenarnya dia nak tunjuk dekat situ, dalam lirik kali ni dia nak tunjuk pada kita, apa yang kita nampak sebenarnya kita fokus kat siapa. Apa yang kita melihat, apa yang kita tengok sebenarnya kita tengok siapa. Macam tu. Sebab tu dia kata, mana kucing siam ke, kucing parsi ke, mana-mana kucing pun kalau nampak pun, nampak ikan ke apa, lupa sikit. Kucing kalau nampak ikan, memang dia akan lupa lah. Tuan dia pun dia boleh lupa. Dia nampak dia punya tu kehendak tu, dia nak menuju ke situ. Macam tu lah sebenarnya kita nak kena faham. Tapi lirik ni dia nak tunjuk kucing siam, kucing parsi, kucing mana-mana pun bulat mata, nampak ikan, lupa segala. Nak tunjuk kat situ sebenarnya diri kita ni. Dia nak tunjuk dekat sini sebenarnya diri kita. Diri kita ni, kalau kita nampak lah apa-apa sekalipun, kita akan fokus. Contoh lah, kalau kita tengok, kalau seorang lelaki ke perempuan ke, bila dia tengok, ush, ini lelaki ni macam macho ni. Kalau lelaki pula tengok perempuan, lawa perempuan ni. Dia lupa apa semua benda sekeliling. Dia tertumpu kat situ. Dia punya fokus tu. Kat situ kita nak kena faham. Tapi sebenarnya kali ni kita nak bagi tahu, apa yang kita melihat tu sebenarnya kita lihat siapa. Yang kamu melihat, kamu apa tengok tu kat situ, apa yang kamu tuju di situ, yang kamu nampak itu sebenarnya apa, yang kamu melihat. Yang kamu lihat itu apa, sebenarnya kamu melihat apa. Tapi dekat sini kita nak kena tahu, yang kita melihat, apa yang kita tuju, apa yang kita tengok tu sebenarnya kita fokus ke apa. Sebenarnya kita fokus apa. Dalam kita menuju yang kita fokus, barulah kita tahu sebenarnya kita lihat apa. Sebab tu dia kata dalam diri tu, dia kata kucing siam, kucing parsi, kucing mana-mana pun bulat mata, nampak ikan, lupa segala. Dekat sini, apa yang kamu melihat, kamu lihat tu, kamu dah tak nampak apa benda. Kamu hanya melihat apa yang kamu lihat. Kamu melihat akan sesuatu itu. Tapi apa yang dikatakan sesuatu? Dalam lirik tu dia kata kucing siam. Sebenarnya nak tunjuk kat situ kiasan, tapi dia nak bagi tahu dekat situ sebenarnya diri manusia itu sendiri. Tapi dan lirik dia kata kucing siam. Tapi dan kucing siam ni dia nak bagi tahu manusia itulah dari siam. Ada seorang sufi tu yang bernama Ayub Shah Kubat. Dia dari Siam. Siapa Ayub Shah Kubat ni? Dia ni memang seorang yang betul-betul mencari ilmu, pergi ke sana ke sini. Dia belajar untuk mencari apa yang dia ingin tahu. Tapi sampai satu ketika, dia dalam belajar itu dia jumpa satu ilmu, iaitu ilmu tasawuf. Bila dia belajar ilmu tasawuf tu, dia melihat apa yang sebenarnya dekat situ, iaitu Ayub Shah Kubat. Ayub Shah Kubat ni, dia cari ilmu sampai dia nak faham sesuatu benda, sampai dia tahu, oh yang dia melihat ni macam ni, macam ni. Sampailah satu tahap tu, dia sampai buat puisi. Sampai dia buat puisi. Dalam puisi tu, dia ada mengatakan,
Kau berdiri menyebabkan kaki, di tanganmu kematian telah menanti. Di balik punggungmu orang-orang setia memegang besi kursani, menggenggam pedang dan dendam yang tak dikendali. Hai Ayub Syakubat, tuan empunyai tempat. Gurumu mengaji dituduh sesat, tuan rumah tiada bertempat. Dekat situ memang jelas lah siapa faham kan. Kalau tuan rumah punya tak bertempat kan, apa lagi yang siapa kat situ yang tak bertempat. Kalau kita faham, sebenarnya sampai ke situ dia nak mencari ilmu tu, sampai dia tahu yang dia melihat tu apa benda, sampai genggamannya yang dia genggam itu akan diri dia. Dia melihat akan sesuatu itu, yang dia melihat itu sesuatu itu ke dalam diri dia balik. Tapi orang tak faham, orang kata dia dituduh sesat lah apa benda. Biasa kalau benda yang kita tak faham, orang akan kata sesat. Kalau kita tak tahu ke satu tempat pun, kita akan kata sesat. Sebab apa kita tak tahu? Yang tak tahu tu, dia mengatakan sesat. Tapi bila kita tahu akan sesuatu itu, dia tidak akan mengatakan sesat. Sebab tu, bila kita tahu satu benda, mana ada sesat? Dia tidak ada sesat. Sebab kita dah tahu sesuatu benda itu, dia tidak pernah akan sesat. Tapi bila dia nak bagi tahu di sini, yang kamu mencari, yang kamu melihat itu yang tidak bertempat. Sebab tu dah dia kata, yang kamu melihat tu kamu nak melihat macam mana. Sebab tu dalam puisi dia kata tadi, Tuhan mempunyai tempat yang tidak bertempat. Macam tu dia kata dalam lirik tu tadi, kucing siang, kucing pasir, kucing mana-mana, pembulat mata nampak ikan lupa segala. Kamu dah melihat apa benda pun sekali di situ, kamu dah tak nampak apa yang kamu melihat di situ. Yang kamu fokus itu di situ. Macam tu dalam puisi dia kata, dah melihat Tuhan mempunyai tempat yang tidak bertempat. Itulah kalau kita nak tahu dalam sejarah ringkas iaitu Ayub Syakubat. Dia memberitahu, tapi dia daripada Siam. Dekat situ sebenarnya kita nak kena faham lah. Tapi di sini dah dia mengatakan pula dalam puisi itu, dia memberitahu kita yang kamu melihat itu yang Tuhan tidak bertempat. Itu kita kena tahu yang kita kena belajar. Setiap manusia kena harus tahu benda itu, ya, baru dia tahu sebenarnya untuk apa. Kalau tak tahu, tak dapat apa lah, hanya sia-sia belaka. Tapi dalam lirik itu dia ada kata pula kucing plastik. Sebenarnya kucing plastik ni siapa pula? Kalau kita nak kena tahu kucing plastik ni siapa, dia ada mengatakan pula, kalau dalam kita tengok ambil dalam Sufi, dan kucing plastik ni salah satu kita ambil Muhammad Al-Faqih Muqaddam. Siapa Muhammad Al-Faqih Muqaddam ni? Dia seorang pedagang. Dia ni kuat mencari ilmu, memang kuat mencari ilmu. Memang dia kuat betul mencari. Dia sampai nak tahu siapa tujuan hidup dia ni apa, sampai banyak cabang ilmu dia nak tahu, sampai dia memahami. Sampai dia nak tahu pun sesuatu benda tu, sampailah dia sampai tahu tauladan Abi bin Abi Talib. Siapa Abi bin Abi Talib? Bapa saudara Nabi, iaitu menantu Nabi Saidina Ali. Sampai dia belajar satu benda tu, sampai dia jumpa tauladan tu daripada Ali bin Abi Talib, iaitu makrifah kembali ke fitrah. Sebab apa? Dia tahu macam ni punya pembawakan, iaitu apa? Muhammad Al-Faqih Muqaddam. Kat situ yang kita nak kena tahu. Di sini dia nak tahu tauladan tu, dia sampai mencari ilmu, sampai dia punya fokus tu apa yang dia nak dilihat. Macam tadi Ayub Syakubat, yang ni Al-Faqih Muqaddam. Jadi kat situ kita kena tahu lah antara dua orang ni, antara Siam dengan Parsi. Beza, walaupun Siam ke Parsi ke, tujuan dia nak cari yang melihat itu. Kamu dah melihat akan sesuatu itu, kamu akan lupa apa yang kamu melihat itu, dan kamu fokus di situ. Yang kamu melihat itu akan sesuatu itu. Sebenarnya apa yang kamu lihat? Yang kamu melihat itu apa dia? Dalam kamu melihat itu sebenarnya dalam satu ruang yang tersangat harmoni, yang kamu melihat yang tersangat hening. Yang kamu lihat itu apa? Kamu melihat apa sebenarnya? Kamu tengok apa semua yang kamu fokus. Yang kita kalau tengok apa benda pun, nampak seorang yang kita rasa macam tertawan di hati, kamu tak nampak sekeliling kamu, kamu hanya fokus. Sebenarnya di sebalik simbolik lirik tu nak bagi tahu pada kita, yang kita melihat tu, kita tak rasa aku berada sekeliling itu, yang aku melihat itu hanya di situ, iaitu penglihatan itu kamu melihat, iaitu ke mana kamu berpaling, di situ wajah Allah. Itu sebenarnya lirik tu nak cakap. Kita tengok lirik yang seterusnya. Kutu bukti, kutu mana pun jadi goyah, nampak gincu mula tergoda. Yang kita nak ambil kefahaman di sini, sebenarnya dia nak bagi tahu pada kita apa yang kita melihat itu semua macam mana. Contoh macam tadi kita kata tadi, apabila kita nampak seseorang ke nampak apa benda, kita fokus kat situ, kita akan terlupa segala-galanya. Apa yang kamu melihat itu, kamu akan tak
tak ingat dah apa yang kamu melihat selain daripada yang kamu melihat itu. Kamu fokus di situ. Kamu punya fokus tu sampai macam mana pun kamu tak nampak apa yang kamu melihat dah. Sampai kamu pun terlupa diri kamu. Yang kamu hanya fokus penglihatan kamu itu. Yang melihat itu yang kamu fokus. Yang kamu nampak apa benda. Sebab tu dalam lirik tu ada kata kutu butik, kutu mana pun jadi goyah, nampak gincul mula tergoda. Sebab apa? Kamu dah fokus, kamu nampak apa semua tu, kamu dah tergoda, kamu dah tertawan di hati kamu. Sebenarnya apa yang kamu tergoda? Sebab apa? Kamu nampak perempuan itu, kamu dah tergoda. Kamu nampak lelaki itu, kamu dah tertawan. Sebenarnya nak cerita di situ, apa yang kamu melihat itu adalah sifat Tuhan. Kamu menampak sifat Tuhan tu sampai tergoda, sampai macam tu. Tapi ada yang kata, aku nampak sifat Tuhan tahu pun tapi tak ada rasa goda. Sebab apa? Kamu tak kenal. Bila kamu kenal sifat Tuhan, wah, dia lain macam. Sifat Tuhan tu bukannya kita selalu mengaji, bukan selalu kita sebut. Sifat Tuhan ni kamu sampai dah tahu ke dalam diri kamu itu sendiri, yang kamu tahu ia berada di dalam diri kamu itu sendiri. Sebab itu dia kata, dah nampak tu sampai nampak gincu, mula tergoda. Kamu dah terlalu tergoda. Sebab tu dalam diri tu dia kata macam tu. Sebab tu yang kita nak kena faham, dah tidak ada yang lain sekali. Sebab apa? Dalam diri tu dah memang begitu. Kamu melihat apa benda sekalipun, memang dah tergoda di situ. Fokusnya di situ. Dia tidak ada terkecuali di situ. Sebab tu yang kita nak kena faham, apa yang kamu melihat itu di situ akan terpokok, iaitu kamu melihat sifat Tuhan, iaitu sifat kaya Tuhan yang ada di dalam diri kamu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kamu melihat ia di dalam diri kamu? Tengoklah di situ. Bila kamu kenal sifat Tuhan di situ yang berada di dalam diri kamu, kamu akan tergoda selama-lamanya. Tiada yang terkecuali dan tiada yang lain, hanya dirinya sendiri. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Jangan engkau kata engkau tak serupa. Apa yang kita nak ambil dalam faham dan lirik kali ini? Jangan engkau kata engkau tak serupa. Macam mana dalam lirik sebelum ni kita kata, apa yang kamu melihat, apa semua itu semua, kamu akan terlupa. Dan apa yang kamu melihat itu, kamu akan tergoda. Kamu melihat itu, kamu akan lupa segala-galanya. Yang kamu melihat itu, kamu akan tergoda. Tapi dalam lirik kali ini, dia ada mengatakan, jangan engkau kata engkau tak serupa. Semua orang macam tu. Beza dia kenal tak kenal. Tetapi walaupun tak kenal, tapi dia tengok pun tetap tergoda. Tapi adakah dia kenal apa yang dia tergoda? Dan beza orang yang mengenal, tapi dia tergoda. Nampak di situ, ada beza di situ. Tapi dekat situ kita nak kena faham apa yang kita tergoda. Walaupun orang kata kita melihat lelaki ke perempuannya yang kita melihat itu, memang kita tergoda. Bagaimana dalam surah Al-Hujurat ayat 13, di antara mengenal iaitu lelaki dan perempuan. Tapi kali ni yang kita nak kata yang kita tergoda ni apa? Apa beza dia? Orang yang tergoda melihat sifat Tuhan, sifat Tuhan dengan orang yang tak kenal. Kenal, tak kenal. Jadi di sini apa yang kita nak kena tahu? Ada yang kenal, ada yang tak kenal. Tapi apa beza dia? Orang yang mengenal dengan orang yang tak kenal, tapi dia tetap tergoda. Walaupun orang tu tergoda, apa yang dia melihat itu benda yang sama, tapi cuma beza dia kenal tak kenal. Bagai itu gak macam kita tengok, kalau kita tahu tergoda dengan kita minat seorang lelaki ke perempuan ni, bila kita tergoda, minat ni sungguh, tapi sampai tergoda. Tetapi bila kenal orang ni, dia tidak akan terasa terpinggir, dia tidak akan rasa dikecewakan, dan dia tidak pernah rasa dia ditipu dan tidak pernah dipermainkan. Sebab apa? Dia kenal. Tetapi orang yang tak kenal, dia walaupun dia tergoda benda tu, itu yang jadi yang salah faham, bergaduh, bertekak. Sebab apa? Dia tak kenal. Walaupun dia tergoda tu benda satu yang sama, tetapi beza dia yang sedih dan yang duka. Tetapi kat situ kita nak kena tahu, orang yang betul-betul jatuh cinta ni, yang betul-betul jatuh cinta ni, dia tidak pernah bertekak. Orang yang tidak pernah bertekak ini adalah orang yang mengenal. Sebab dia kenal apa yang dia bercinta. Orang yang tak kenal, walaupun dia tergoda tetapi dia bertekak, sebenarnya dia tak kenal. Dia bukan bercinta. Iaitu sebenarnya dia itu bukan bercinta, tetapi dia berjanji. Janji dengan cinta tak sama. Janji itu akan sentiasa dihabiskan time dia. Janji tu dia ada time dia. Walaupun orang kata dah sampai janji, kau kena tunaikan. Dah sampai janji, kau kena laksanakan. Tetapi ada yang kata janji tu pula, janji tu macam mana? Itu bab lain macam dia kata dalam surah An-Nisa, amanah apa yang telah Allah amanahkan kepada kamu. Di situ yang kita nak kena tahu. Tapi dalam lirik kali ni dia nak bagi tahu, sebenarnya jangan engkau kata engkau tak serupa. Semua benda yang sama. Jadi kita nak kena faham apa yang kita melihat itu adalah sifat Tuhan.
Kamu kenal betul-betul sifat Tuhan. Sampai kamu tergoda, sampai kamu tak nampak apa yang kamu melihat itu, kamu hanya nampak melihat sifat Tuhan itu sendiri. Tetapi apa yang dikatakan sifat Tuhan itu? Bukannya kita tahu lafaz di bibir apa semua, tapi dalam basic kita tahu yang untuk kita faham permulaan sosok Rahmat Yusuf itu untuk faham sifat Tuhan, iaitu 7 sifat ma'ani, 7 sifat maknawiyah. Kat sini kita nak kena faham 7 ma'ani, 7 maknawiyah. Basic. Ini memang basic. Basic untuk kita faham iaitu sifat Tuhan. Tetapi bila sampai satu tahap, bila kamu telah memahami iaitu sifat Tuhan, dia tidak di sini lagi. Baru kamu tahu sifat Tuhan dia yang macam mana sebenarnya. Yang ini untuk permulaan, supaya kamu tahu dia bagaimana. Tetapi kita tidak duduk di situ. Bila kamu telah memahami apa yang kamu tahu itu, barulah kamu kenal yang apa kamu ingin tahu. Sebab tu dia kata dalam diri tu, jangan engkau kata engkau tak serupa, semua benda tu sama. Beza dia kenal tak kenal. Walaupun tergoda benda sama, walaupun kamu melihat apa yang kamu suka itu, orang boleh terpegun dan orang boleh tertawan. Tetapi yang melihat itu, semua benda sama, beza kenal dan tak kenal. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Kacat terlabik, kau gempak kacat terlabik. Apa yang kau fikir yang kau cerdik, engkau boleh naik kacat terlabik. Yang kita nak ambil kefahaman dalam lirik kali ni, sebenarnya dekat sini dia nak bagi tahu alamat kacat terlabik, kau gempak kacat terlabik. Apa yang kau fikir kau cerdik, kau boleh naik kacat terlabik. Sebenarnya dia nak bagi tahu kacat terlabik ni dari segi ketuhanan. Apa yang kamu katakan itu sebenarnya kamu berkata pada diri kamu sendiri. Kamu berkata pun, dia berbalik pada diri kamu. Tidak akan satu-satu pun yang kamu katakan itu, bukan dia berkata kepada untuk orang itu, walaupun dia berkata untuk orang itu. Sebenarnya kamu yang mengatakan itu adalah untuk diri kamu sendiri. Kamu mengatakan orang itu baik pun untuk diri kamu. Kamu mengatakan orang itu tidak baik pun untuk diri kamu. Kamu mengatakan orang itu jalan yang benar pun untuk diri kamu. Kamu mengatakan orang itu jalan yang sesat pun untuk diri kamu. Kat situ yang kita nak kena faham. Kamu mengatakan orang sesat pun, sebenarnya bukan kamu mengatakan orang itu sesat, kamu mengatakan akan diri kamu itu sendiri. Sebab tu yang kita nak kena faham. Jadi kita nak kena tahu apa yang dikatakan amalat kacat terlabik, kau gempak kacat terlabik. Apa yang kau fikir kau cerdik, kau boleh naik kacat terlabik. Apa yang kita fikir semua benda di sini, apa yang kita katakan itu pada orang, kepada apa semua berkata di sini. Kamu puji pun sebenarnya kamu puji pada orang adalah kamu puji diri kamu sendiri. Tuhan itu menciptakan akan dirinya untuk memujinya diri sendiri. Tidak ada dia memuji untuk orang lain. Sebenarnya dia memuji untuk akan dirinya. Sebab tu Tuhan menciptakan itu atas puji-pujian untuk akan dirinya sendiri. Jadi di sini sebenarnya yang kita nak kena faham, kacat terlabik, kau gempak kacat terlabik. Apa yang kau fikir kau cerdik, kau boleh naik. Apa yang dia nak katakan? Kau gempak, kau apa? Yang kamu katakan itu, yang kamu faham itu, kamu mengatakan sebenarnya kamu untuk diri kamu sendiri. Diri kamu ini kalau kamu kenal, kalau kamu kenal lah akan diri kamu ini, memang gempak kan. Kamu mengata pun akan diri kamu itu, dia kata kau gempak kacat terlabik. Kata diri sendiri. Lepas tu dia kata apa yang kau fikir kau cerdik, kau boleh naik. Apa yang dia katakan naik? Ini kita nak kena faham. Apa yang dia katakan naik? Lepas tu dia kata kacat terlabik. Apa yang dikatakan naik? Naik ni dari segi kita faham, dari segi ketuhanan yang kita nak tahu apa yang dinaikkan, apa yang diturunkan yang berada di dalam diri kamu. Yang dikatakan naik-naik tak turun-turun. Naik tu bila kita faham sampai satu peringkat, kita dah kena tahu dia akan memberitahu kita akan dalam satu kedudukan di sini. Bagi yang faham, yang mengerti akan tahu. Kalau tak tahu, insya-Allah kamu cari guru yang boleh buka jalan ini. Bukan tahu ceritanya, tahu jalannya. Tanyalah apa yang dia katakan naik ke atas diri kamu, baru kamu akan faham. Dekat situ yang kita nak kena tahu, apa yang kamu katakan itu, orang katakan sesat ke, kamu katakan apa benda pun sekali akan diri kamu itu, kamu sebenarnya mengatakan atas kamu sendiri. Kamu mengatakan orang itu sesat, diri kamu sebenarnya kamu mengatakan orang itu bodoh, sebenarnya kamu mengatakan diri kamu itu bodoh. Kalau kamu membenci pun orang itu pun, sebenarnya kamu benci akan diri kamu sendiri, sebab kamu tak sedar. Bak kata orang, kalau kita tunjuk orang itu sebenarnya satu, berbalik ni pada diri kita sendiri. Walaupun dalam peribahasa dia mengatakan kita daripada jauh orang suka terunjuk, tapi bila dekat orang kenyit mata. Kat situ kita nak kena faham. Dalam Imam Syafi'i pun ada mengatakan, siapa yang tak yakin dengan diri dia sendiri, dia tak yakin apa yang dia ada. Dekat situ yang kita nak kena tahu.
Kenal diri kamu itu sendiri, baru kamu tahu kau gempak. Sebab tu yang kita nak kena tahu sebenarnya diri kita macam mana. Kalau kamu mengatakan ini sesat pun sebenarnya kamu mengatakan diri kamu. Kalau kamu mengatakan bagus pun kamu mengatakan diri kamu. Kalau kamu katakan bodoh pun diri kamu. Sebenarnya tidak ada benda lain. Semua yang mengatakan akan diri sendiri. Sebab tu Tuhan menciptakan akan dirinya untuk puji akan diri dia. Tu yang kita nak kena faham. Tapi dia kata cerdik. Kan dalam lirik tu dia ada mengatakan, apa kau fikir kau cerdik, kau boleh naik. Cerdik ni macam mana? Dari kedudukan para sifat-sifat Nabi tu macam mana? Kat situ kita nak kena faham. Jadi janganlah kita mengatakan ni sesat. Sebenarnya kita kata sesat, kita mengatakan diri kita sendiri. Sebab tu dalam peribahasa pun dia ada mengatakan, berbunyi bahasa diketahui bangsa. Sebab tu yang kita nak kena faham. Kat situ yang kita nak kena tahu sebenarnya. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Suling timah, suling emas, suling mana-mana pun sama rasa, tembak asap kapal berlayar. Apa yang kita nak ambil kefahaman di sini? Suling timah, suling emas, suling mana-mana pun sama rasa, tembak asap kapal berlayar. Sebenarnya dia nak memberitahu kepada kita, tak kira lah kamu tiup seruling apa pun, timah ke emas ke gamelan ke apa benda, kayu ke apa benda pun, kamu tiup lah seruling pun dia tetap bunyi juga. Kamu tiup lah macam mana pun dia tetap bunyi. Sebab apa? Dia dah ada kata suling pun sama-sama, macam mana pun seruling pun, seruling mana-mana pun sama rasa, sama aja, tembak asap kapal berlayar. Sebab apa nak cerita di sini? Diri kita ni, apa yang kita belajar pun, tak kira lah benda yang rendah ke benda yang tinggi ke, sama aja. Kamu akan tetap berjalan. Kamu akan tetap berjalan ke mana yang kamu ingini. Kamu akan tetap berjalan dalam perjalanan kamu itu sendiri. Sebab apa? Bila kita nak kena tahu dalam perjalanan kita ni, kita nak cari apa? Ada orang belajar, bila dia belajar dalam peringkat pun, macam mana sekali dia peringkat belajar fiqah ke, dia faham fiqah, jalan, tetap jalan. Kalau orang itu belajar dalam ilmu tasawuf sekalipun, dia tahu apa itu dia punya perjalanan pun, dia tetap jalan. Sebab ini perjalanan hidup. Kat situ kita nak kena tahu. Sebab tu dan dia tu ada kata, suling timah, suling emas, suling mana-mana pun sama rasa, tembak asap kapal berlayar. Sebab tu yang kita nak kena tahu. Kamu tahu macam mana pun, kamu punya kefahaman kamu fiqah ke, tasawuf ke, tauhid ke, kamu tidak ada apa ke, tetap perjalanan kamu. Sebab tu dia ada kata, kamu setinggi mana pun, serendah mana pun kefahaman, tetap jalan. Mana ada orang belajar ilmu bawah pun duduk diam. Belajar macam mana pun kamu tetap pegang pen. Tinggi mana pun kamu belajar pun tetap pakai pen. Ada CJ tinggi mana pun tetap menyangkul. Tak ada CJ pun menyangkul. Benda sama. Sebab tu dia nak kena faham. Kita kalau tahu satu benda pun, cabang-cabang ilmu sekalipun, itu kefahaman seseorang itu untuk dia mengetahui sebenarnya apa yang dia nak. Kita tak boleh nak katakan orang yang kita tahu itu ke, kawan kita ke, apa yang dia nak itu, selain daripada kita kata dia sesat. Sebab kita tak tahu apa yang dia fikir. Bila seseorang itu mengetahui apa dalam perjalanan dia, jangan kita katakan dia sesat. Sebab dia je yang tahu akan diri dia. Kawan kita pun tak pernah katakan kita sesat. Tapi yang selalu mengatakan sesat ni sebab dia tak tahu, dia rasa bingit dalam telinga dia. Dia ada penyakit hati, iaitu dengki pada diri dia sendiri. Baru kita tahu kacat terabik di situ. Sebab tu kita nak kena faham. Suling timah, suling emas, suling mana-mana pun sama rasa, tembak asap kapal berlayar. Kamu belajarlah apa pun, emas ke, apa benda ke, pokok ke, podok ke, apa, kitab ke, tak ada kitab ke, kamu belajar matematik ke, sains ke, apa ke, belajar fizik ke, belajar ilmu falak ke, apa ke, tetap perjalanan. Apa yang kamu nak cek, iaitu sampai ke tujuan kamu. Kamu nak kena tahu sampai tujuan. Tujuan kamu ni sebenarnya apa? Macam kita kata tadi dalam kucing Siam tu tadi, Ayub Syakubat, dia nak tahu apa yang dia nak cari, dia nak sampai tujuan. Sekarang kita tak tanya Syakubat tu, kita tanya diri kita tujuan kita ni kita nak apa. Sebab apa? Kita nak kena tahu tujuan ni, tujuan kita nak apa. Macam mana kita nak katakan kita ni gempak kat diri kita sendiri? Macam mana kita nak tahu diri kita ni bangga kat atas diri kita sendiri? Kita berapa nak bangga? Orang kena bangga diri sendiri, iaitu diri kamu sendiri. Bukan bangga riak, bangga diri sendiri. Alhamdulillah, diri kita disedarkan ni, kamu bangga tu akan diri kamu sendiri. Jadi sekarang tujuan tu kamu nak tahu, tujuan kamu itu macam mana. Kat situ yang kita nak kena faham. Apa yang kamu ingin tahu, apa yang kamu belajar ke, apa benda sekalipun, dia tetap perjalanan. Tak kira lah kamu tahu ke ilmu apa benda sekalipun, kamu macam mana pun, tetap itu satu perjalanan. Tidak ada beza, tidak ada kecuali. Tetapi orang yang betul-betul sampai kepada tujuan,
Bagilah dia seruling ke, tak bagi seruling ke, seruling murah ke, mahal ke, buruk ke, lingkup ke, yang pecah ke apa, bila dah tahu perjalanan dia sampai kat tujuan. Jadi kita yang ada macam-macam, bertimbul-timbul kitab, bertimbul-timbul macam-macam kefahaman, belajar sekalipun setinggi mana pun, tapi tak tahu tujuan hidup, susah. Binatang pun belajar, manusia pun belajar. Beza orang kata ada akal, tak ada akal. Baik, manusia hidup ada akal, binatang dia hidup tak ada akal, kata orang. Tetapi binatang, seekor babi, dia hidup, tapi dia tahu tak dia ada tujuan. Manusia, dia hidup ada akal, tapi adakah dia tahu tujuan? Kalau manusia hidup, dia tidak tahu apa tujuan dia, serupalah dia seperti babi. Kerana apa? Dia lebih teruk daripada babi. Sebab apa? Dia ada akal, tapi dia tidak tahu hidup. Dia tak tahu apa tujuan itu hidup. Binatang pun macam tu, dia hidup, manusia pun hidup, tetapi tidak tahu apa itu tujuan. Serupalah dengan binatang, iaitu babi. Jadi kat situ kita nak kena faham bukan kita kata kita tu babi, lebih teruk daripada babi lah. Orang kata babi teruk kan. Ini nak cerita kat situ juga. Binatang tu sebenarnya. Jadi kita nak kena tahu kalau kita tak tahu apa kita punya tujuan hidup, memang susah Sebab binatang pun dia hidup, dia pun ada tujuan. Manusia pun hidup, ada tujuan. Beza orang kata ada akal, tak ada akal. Tetapi binatang pun hidup, manusia pun hidup. Kalau tak tahu tujuan hidup, lebih teruk daripada binatang. Binatang juga hidup. Sebenarnya kat situ lirik tu nak kena cakap, kamu tak kira lah kamu seruling apa, tapi kamu kena tahu tujuan hidup itu sendiri. Tak kira lah apa benda pun. Kat situ sebenarnya lirik tu nak cakap. Kita tengok lirik yang seterusnya. Salut butang plastik, butang mana-mana pun saut saja, janji lekat baju seluar. Kita nak ambil kefahaman di sini. Butang salutmu nak kena faham, dan lirik ni kena betul-betul kamu kena ada usul. Sebab apa dia ada kata butang sahut ke, butang plastik ke, butang apa-apa pun, saut je, janji lekat baju seluar. Kita, kalau kita nak kena faham lah. Dan lirik ni dia ada kata butang. Okey, kalau kita tahu butang, automatik kita akan nampak apa? Baju betul. Kat sini kita akan nampak baju, butang baju. Tapi apa yang dia nak cakap di sini? Butang sahut, butang plastik, butang mana-mana pun saut je, janji lekat baju seluar. Dekat sini yang kita nak kena faham, apa sebenarnya? Sebenarnya apa dia nak cakap? Butang tu, butang apa? Sebenarnya kita nak kena faham kefahaman kita di sini. Yang nak kata butang nak cerita di sini sebenarnya adalah diri kita. Sebenarnya diri. Kalaulah kamu mengetahui akan diri kamu, sebenarnya sifat-sifat Tuhan yang ada pada diri kamu, memang tak kira lah apa benda sekalipun, kefahaman pun, tak kira lah kefahaman apa-apa sekalipun yang kamu tahu di situ, kefahaman macam mana. Kalau kamu tahu benda-benda pun, walaupun butang plastik ke, butang salut ke, butang emas ke, butang mahal ke, benda tu kamu saut je, janji lekat baju seluar. Tak kira lah benda tu, kalau kamu belajar apa ilmu sekalipun, setinggi-tinggi mana ilmu pun, kalau benda tu lekat kefahaman pada kamu, indah pada kamu, bahagia pada kamu, saut je. Yang penting itu manfaat pada diri kamu. Tapi dekat sini dia nak bagi tahu kefahaman butang macam mana sekalipun, kefahaman tu pada diri kamu, tak kira lah apa sekalipun. Ilmu fiqah pun boleh belajar mengenal Tuhan, tapi kita tak tahu macam mana penghuraian dia. Ilmu tasawuf pun boleh belajar ilmu mengenal Tuhan, tapi apakah penghuraiannya? Selalu orang kata, nak belajar ni, kena dengan ilmu ni, macam tu orang kata. Tetapi sebenarnya kamu belajar ilmu apa pun, belajar matematik pun kamu boleh belajar kenal Tuhan, tapi kamu adakah huraian itu? Belajar ilmu sains pun kamu ada huraian. Belajar tengah menyangkut pun kamu boleh kenal Tuhan. Belajar tengah menanam ke, belajar tengah menyapu, basuh kereta, kemar rumah pun kamu boleh kenal Tuhan. Sebab apa? Sebab tu dah dia kata butang sahut, butang plastik, butang mana-mana pun saut saja, janji dekat baju seluar. Kamu belajarlah apa sekali benda pun, yang penting dapat kefahaman kepada kamu, saut je. Sebab yang belajar ilmu mengenal ni, dia bukan duduk pada ilmu itu, ilmu tu saja, dia duduk kepada semua. Sebab ilmu tu meliputi. Kalau kamu kata ilmu itu je yang boleh dapat, maksudnya ilmu itu terhad. Sebab ilmu itu meliputi.
Jadi kamu nak kena faham apa itu ilmu. Ilmu semua dia kata tak tahu. Oh, apa yang kamu tahu? Tahu tu apa? Semua orang kata ilmu tu cakap Arab, cakap ni tahu. Apa yang kamu tahu? Apa yang kamu tahu sebenarnya? Tahu itu apa? Itu kena cek guru lah kan, baru huraian tu kita boleh nampak. Tapi yang kita nak cakap di sini, apa benda yang kamu belajar pun, benda itu menuju kepada apa yang kamu nak inginkan, apa yang kamu nak fahamkan. Sebab tu kita kata jangan petikai orang. Kamu belajar ilmu menjahit, jangan petikai ilmu orang main bola. Ilmu main bola, jangan petikai ilmu sedang memasak. Ada orang dia boleh dapat, dia cek rezeki macam ni, orang ni dapat rezeki macam ni. Itu kefahaman dia. Dapat juga rezeki. Rezeki tu membuatkan kamu faham. Sebenar-benar rezeki itu adalah faham. Bila kamu belajar pun kamu tak dapat sebab kamu tak puas, walaupun kamu dapat rezeki, tak puas, itu bukan rezeki. Bila orang dapat faham walaupun sedikit tapi dia dapat faham, itu rezeki. Maksudnya di situ, kamu setinggi mana pun, kalau kamu meniaga setinggi mana pun banyak, tapi kalau ada terhad hari itu rezeki kamu RM5, maka di situ kalau kamu bersyukur, kamu rasa cukup. Kalau kamu meniaga pun, cari duit banyak mana pun, kalau kamu tak bersyukur, takkan cukup. Jadi nak kata di situ, rezeki itu faham. Dekat sini yang kita nak kena faham. Sebab tu kita nak kena tahu. Sebab tu dah ada kata butan salut, butan plastik, butan mana-mana pun saja jangan dilekat baju seluar. Apa benda kamu belajar pun, tahu benda sekalipun, ambillah benda tu untuk fahamkan diri kamu, bukan untuk orang lain. Yang kamu nak fahamkan diri kamu, kamu nak kena faham apa benda kamu, cabang ilmu macam mana pun untuk diri tu sendiri. Baru dia kata kau gempak. Di situ yang kita nak kena tahu. Ambillah apa sekalipun, yang penting jangan petikai kat orang. Kalau kamu petikai kat orang, kacat terlabik, kamu memperbodohkan diri itu sendiri. Diri kamu itu sendiri yang kamu akan memperbodohkan diri kamu itu sendiri, yang kamu tidak sedar. Orang boleh nampak, kamu tak boleh nampak. Itulah kesian manusia itu sendiri. Lepas tu yang lirik tu dia ada kata pula, jangan engkau kata engkau tak bahagia. Semua orang akan bahagia apabila dia faham ke rezeki dia murah mana pun sekalipun, sikit pun, semua sama. Kalau orang tu bersyukur atas dapat rezeki dia RM2-3 satu hari pun, kalau dia rasa bersyukur, dia akan bahagia. Daripada banyak kamu tak dapat apa. Kamu belajarlah ilmu tinggi mana pun, kalau kamu tak syukur apa kamu dapat, kamu tak faham, kamu akan tidak akan bahagia. Sebab tu dan diri tu dia ada kata, jangan engkau kata engkau tak bahagia. Jadi kat situ kita nak kena faham, butang macam mana pun, kefahaman kamu macam mana pun, sikit macam mana pun untuk kamu faham, walaupun sedikit, walaupun kecil, tapi benda itu bahagia untuk kamu hanya sedikit, harus kamu bersyukur, maka kamu akan bahagia. Sebab tu dia ada kata, jangan engkau kata engkau tak bahagia. Sedikit macam mana pun, bila kamu dapat benda itu, bahagia untuk kamu, bahagian kamu untuk di situ. Daripada kamu banyak belajar 10 bab satu hari tapi satu pun kamu tak faham, memang rugi dan sia-sia. Kat situ yang kita nak kena faham. Jadi di sini yang kita nak kena tahu, apa yang dia nak cakap, walaupun sedikit, tapi hendaklah kamu memahami benda yang kamu ingin fahamkan, daripada kamu banyak tak tahu apa-apa. Sebab tu yang dia ada kata, memang dia tekankan betul-betul, jangan engkau kata engkau tak bahagia. Bersyukurlah walaupun sedikit daripada tak ada langsung. Itu sebenarnya lirik tu nak cakap. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Lepas engkau makan, engkau congkil gigi, tengok cermin dan seluruh diri. Baik, apa yang kita nak ambil kefahaman dan lirik ni? Lepas engkau makan, engkau congkil gigi, tengok cermin dan seluruh diri. Apa yang kita nak kata di situ? Contoh macam kita kalau lepas makan ke, lepas mandi ke apa, kita akan tengok cermin di sini. Kalau lepas makan pun orang akan congkil gigi, dia akan tengok. Sebenarnya dia bukan congkil gigi dia tengok diri dia sendiri. Nak cerita di situ, yang kamu melihat tu di cermin itu, sebenarnya kamu melihat siapa? Bila orang kata kamu melihat siapa, sebenarnya kamu melihat diri kamu. Tapi di sini dia nak bagi tahu yang kamu melihat itu sebenarnya adalah diri kamu itu sendiri. Persoalan dia sekarang, bagaimana yang kita nak katakan diri kita? Sebagai contoh, kalau kita tengok cermin, okey kan, bila kita tengok cermin kan, kita tengok cermin ni, kita tengok cermin, kita tengok cakaplah macam mana pun, tanya orang gila pun, kalau kita tengok cermin, dia akan kata apa? Ni aku lah. Persoalan dia sekarang, yang mana yang dia katakan aku? Aku yang di dalam cermin ke, aku yang melihat cermin itu? Tetapi sama, sebab dia sama. Jadi kita nak kena faham, yang mana yang dia katakan diri yang tengok di cermin ke, yang diri yang melihat cermin. Dekat situ yang kita nak kena faham. Tapi ada orang kata yang melihat itulah
Yang di dalam itu hanya lontaran di luar, tetapi yang melihat di dalam cermin itu pun di situ juga. Tapi kefahaman tu macam mana? Tetapi bila kita tahu kalaulah cermin itu pecah, jadi di situ barulah kita tahu yang mana aslinya yang dikatakan diri, dan kita akan tahu di situ juga barulah kita tahu yang mana kan dikatakan cermin yang asli, iaitu diri yang asli. Di sini yang kita nak kena faham. Asli itu macam mana? Barulah kita tahu sebenarnya asli ni macam mana dia punya kedudukan. Sebab apa? Kita nak kena tahu sesuatu benda pun, dia mesti kena ada yakin. Biasa kita pernah dengar kan, macam ilmu yakin, ainul yakin, hakku yakin, kamaku yakin, banyak yakin, ken kat situ kan. Macam ilmu yakin ni apa? Ilmu yakin ni macam tu. Ainul yakin ni kita ambil satu contoh basic kita ambil. Ainul yakin ni dia nak bagi tahu pada kita sebenarnya melihat, iaitu mata kita lah. Okey, mata ni apa kerja dia? Mata ni apa kerja dia? Kerja dia melihat lah. Okey, melihat apa? Kat sini kita nak kena tahu kerja dia melihat lah. Melihat apa yang kamu nak lihat. Lihatlah benda yang baik-baik Tuhan ciptakan di atas muka bumi ni. Lihatlah dengan sebaik-baiknya, dengan kebesarannya. Dekat situ yang kita nak kena faham. Sebenarnya apa yang kita nak katakan melihat, dalam ilmu ainul yakin ni, macam mana apa yang kamu lihat. Sebenarnya yang kamu melihat tu macam mana, barulah kamu tahu kamu melihat ni macam apa benda, kerja dia mata. Semua orang boleh kata yang kita lihat ni. Tapi apa yang kamu nak kata yang kamu melihat? Sebenarnya kamu melihat apa? Kamu harus kena melihat yang asli. Bila kamu melihat yang asli, kerja dia macam mana? Biasa orang tahu ilmu yakin, ainul yakin, hakku yakin, kamaku yakin. Tapi apa benda yang dia nak yakin tak tahu. Tapi letaknya di mana? Ainul yakin ni letaknya pada di mata. Yang mata ni yang kamu melihat, iaitu kamu melihat Allah. Kamu melihat Tuhan kamu. Surah An-Nas, Qul a'udzu binnas, malikin nas, ilahin nas. Cukup terang ayat tu. Tapi kita tak tahu ayat tu nak letak macam mana, kedudukan macam mana kan. Semua orang boleh sebut, tapi yang kita nak kena faham. Tapi yang kita nak kena tahu, contoh kita ambil 4 sahabat. Dia punya ainul yakin ni macam mana? Macam Abu Bakar. Abu Bakar dia kata apa? Aku melihat Allah dulu baru aku melihat pokok. Umar dia kata aku melihat pokok baru aku melihat Allah. Osman dia kata aku melihat berserta, pokok itu berserta dengan Allah. Ali pula dia kata aku melihat di dalam pokok itu ada Allah. 4 kefahaman di sini dalam ainul yakin. Jadi walaupun dia punya berbeza percakapan, tapi kefahaman mereka tetap di situ. Kita tak boleh nak nafikan. Sebab apa? Dia punya kefahaman tu macam tu. Kalau nak cerita hakku yakin, kamaku yakin, itu kamu, guru kamu itu macam mana? Tak tahu. Kamu dan kena tanya diri kamu sendiri. Bak kata orang, bagi mereka yang bijak menggunakan mata, itulah orang-orang yang beriman. Sebab apa? Dia faham benda tu. Kalau orang tak tahu, tak faham guna ainul yakin, tak pandai gunakan mata ni macam mana, rugi lah, sia-sia lah. Kalau ilmu pun kamu tahu setinggi mana pun, kamu belajar ilmu makrifat tu setinggi mana pun, kalau kamu tak pandai nak gunakan ainul yakin, mata basic ni pun sia-sia je. Walau kamu tahu bertimbul-timbul ilmu makrifat yang kamu telah belajar, tapi tak tahu nak letak dia, nak guna dia pun memang cukup sia-sia. Macam mana kamu nak faham ayat selalu yang kita dengar, dari mata turun ke hati? Kalau benda diri sendiri pun, mata diri sendiri pun tak faham, tak tahu guna dia, rugi lah. Sebab tu yang kita nak kena faham. Macam mana kita nak tahu satu benda kalau kita tak yakin dengan diri kita sendiri? Sebenarnya kita tak tahu apa yang ilmu tu kita ada. Kalau kita tak tahu dengan ilmu yang kita ada, sebenarnya kita tak yakin dengan diri kita sendiri. Jadi di situ benda basic ni, ilmu mata ni, bab ainul yakin ni basic untuk yang kamu melihat Allah. Sebab tu dalam rukun sembahyang pun ada kata kalbi, qauli, fi'li. Fi'li ni macam mana, kalbi ni macam mana, qauli ni macam mana. Yang biasa kita tahu, kosok tarum tak ada wadah dah niat semua ni dalam sembahyang ni macam mana, apa yang kamu ingin melihat. Yang melihat itu yang dalam sembahyang itu kamu kena dengan sebenar-benar solid, kamu kena melihat yang asli, iaitu Allah Ta'ala itu sendiri. Kalau benda ini pun kamu tak lepas, dalam kamu sembahyang cantik, dahi lebam, baca macam mana pun ayat Quran, tapi kamu tak faham benda ini pun, memang teramat rugi dan sia-sia. Walaupun hadis firman dalam hadis pun, dalam hati kamu berbagai-bagai beribu-ribu ayat Quran, jujur azmah pun sekalipun, kamu tak tahu, memang tak sangat rugi. Jadi kat situ kamu nak kena
faham. Jadi kita nak kena tahu sebenarnya yang asli itu. Walaupun kamu membaca setiap kali semayang pun baca ayat lazim, ayat pendek pun, tapi kamu dapat melihat yang asli, itu lagi beruntung daripada mereka yang membacakan yang teramat panjang tapi tidak mengenal akan diri mereka sendiri. Dekat situ yang kita nak kena faham. Sebab tu yang kita nak kena tahu benda ni macam mana. Baru kita tahu macam mana dalam diri ni. Dia ada kata, lepas engkau makan, engkau cungkil gigi, tengok cermin dan suluh diri. Dia nak bagi tahu sebenarnya ayat tu suluh diri sendiri, tengok diri sendiri. Yang kamu melihat cermin itu, kamu melihat siapa sebenarnya? Kamu melihat engkau ke kamu melihat aku? Kamu tengok cermin itu yang mana asli sebenarnya? Bila cermin itu terpecah, apa yang kamu lihat? Baru kita tahu adakah kita ini sedang bermimpi atau tidak. Itu sebenarnya lirik itu nak cakap. Itu saja bedah lirik Kacat Telabik yang dinyanyikan oleh kumpulan Spider, liriknya Arwah Lolok. Apa yang kita nak ambil kefahaman dan lirik kali ni? Sebenarnya nak bagi tahu Kacat Telabik tu sebenarnya cakap pada diri sendiri. Apa yang kita cakap ke, apa yang kita kata ke, kita mengata orang ke apa ke, kita kata orang ni baik ke buruk ke, jahat ke, besar ke buruk, sebenarnya orang itu bercakap telabik pada diri dia sendiri, iaitu cakap akan diri dia sendiri. Kalau dia kata orang itu sesat, sebenarnya dia menyesatkan diri dia sendiri. Kalau dia kata orang itu baik-baiklah untuk diri dia sendiri. Apa yang kita katakan semuanya pada diri kita sendiri. Kalau cakap baik, dapatlah diri dia baik. Kalau kita kata buruk, dapatlah diri dia buruk. Kalau kita kata orang ni sesat, sesatlah diri dia. Kalau kita hina orang, suatu hari nanti sebenarnya hina tu akan pergi pada diri kita balik. Kat situ yang kita nak kena hati-hati. Lain kali jangan mengata orang, kata diri sendiri. Sebab apa? Orang pun tahu apa yang kamu tahu. Ada benda yang kita kena tahu, apa benda yang kita kena hayati, dan apa yang kita kena belajar. Sebenarnya dan lirik kali ni yang nak bagi tahu sebenarnya apa yang kamu kata itu kamu kena tahu akan diri kamu sendiri. Sebenarnya dia tidak lain dan tidak kecuali kamu mengata orang ke, kamu tak mengata ke, sebenarnya kamu mengata diri kamu sendiri. Sebab pujian-pujian itu untuk dirinya sendiri. Sebenarnya macam tu. Tetapi kalau kita nak fahamlah, dalam lirik ni ada satu bab yang kita perlu ditekankan. Macam lirik dia ada kata, butang salut, butang plastik, butang mana-mana pun saut saja, janji lekat baju seluar. Sebenarnya dekat situ apa yang kita nak kena faham? Macam yang kita nak kena tahu dalam lirik kali tu, dia ada kata, contoh cuba kita renungkan sedikit. Dia ada mengatakan dalam As-Sad ayat 75, dia ada mengatakan, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan tanganku? Sebenarnya apa yang kita nak kena faham dan lirik kali ni? Lirik ni sebenarnya kita nak kena faham macam mana. Dalam ayat Quran tu pun dia ada mengatakan Tuhan menciptakan Adam itu dengan tangan dia sendiri. Dia menciptakan. Ayat Quran tu mengatakan. Jadi sebenarnya sebab tu dia ada kata butang macam mana pun sebenarnya nak cipta tu diri Tuhan itu. Dia bagi kefahaman itu kamu melihat akan diri itu sendiri, bukan kamu melihat benda lain. Kamu lihat sebenarnya diri kamu, bukan kamu tengok orang lain. Kalau kamu tengok orang lain, kamu lupa apa yang ada pada diri kamu. Kamu kena tengok apa yang ada diri kamu, baru kamu nampak. Sebab tu dia kata butang sahut ke, butang plastik ke, butang mana-mana pun sahut saja janji lekat. Tapi yang nak ditekankan di sini, kamu kena tengok pada diri kamu sendiri, barulah kamu faham, barulah kamu tahu kedudukan ilmu itu sendiri. Kalau tak, kamu akan tidak tahu apa benda yang kamu bawa dan apa yang kamu nak faham. Sebab Tuhan pun ada kata dalam surah As-Sad ayat 75, dia telah menciptakan Adam itu dengan tangan dia sendiri. Sebab itu kita tak faham tangan Tuhan. Macam mana kita nak katakan tangan Tuhan? Tuhan itu adakah memiliki tangan? Sebab dia ada kata Tuhan itu berlainan daripada segala makhluk, mukhalafatul lil hawadis. Lepas tu dia ada kata pula qiyamuhu bi nafsi, yang berdiri dengan sendiri apa. Tapi kita nak kena faham tangan Tuhan ni macam mana pula dalam Quran tu, ayat Quran tu. Jangan kita nafikan. Kamu kata kamu nak pegang pada Quran, jadi pegang betul-betul dengan ayat Quran. Kalau kamu tak pegang pada ayat Quran, jadi apa yang kamu nak pegang? Tapi bila kami mengatakan ayat Quran, kamu kata kami ini cilok sana cilok sini. Habis yang kamu boleh mentakfirkan ayat-ayat mana Quran yang kamu menceritakan, menterjemahkan hadis Quran, itu bukan cilok. Jangan mati akal, jangan mati kutu. Kalau tak tahu, tanya orang yang lebih tahu, yang lebih arif. Jadi kita nak kena faham. Sebab tu dia ada mengatakan kita kena cari dan kita kena faham. Tengok ayat Quran, apa yang kita baca tu semua, kita tengok balik apa yang dia menterjemahkan. Sebab tu ayat 75 tu mentekan kepada kita. Jadi kita nak kena faham.
Kita kena tahu ayat tu. Bukan sondol lah macam tu, kan? Kita kena cari benda tu macam mana. Jadi kita nak kena faham. Ayat ni ayat Quran. Kamu kata ikut Quran. Bila kita dah ikut Quran, tak kira lah orang itu macam mana pun, orang gila pun kalau mengatakan ayat Quran tu kalau mengah, dia tidak pernah berubah. Jadi kamu harus beriman dengan ayat itu. Bila orang lain mengatakan, kamu kata ini tak arif ni, tak salah ni, kena ingat yang memberikan orang itu cakap, yang menggerakkan orang itu bercakap, Tuhan itu sendiri yang menggerakkan dia untuk bercakap ayat Quran. Tak kira dia itu siapa, Cina ke, India ke, Hindu ke, Buddha ke, apa benda. Kalau Tuhan menggerakkan dia ayat Quran untuk bersuara kepada kamu, siapa yang menggerakkan itu, harus kamu beriman dengan itu. Sebab ayat Quran itu tidak pernah diubah-ubah. Jadi kat situ kita nak kena faham. Bila orang tu menerangkan benda itu, kenapa kamu nak menafikan? Jadi kita nak kena tahu lah sebenarnya ayat ni siapa yang nak nafikan. Dia menciptakan dengan tangan dia sendiri, tangan Tuhan itu sendiri. Bagaimana kita nak tahu Tuhan itu menciptakan dengan tangan dia sendiri? Itu kita kena belajar, kita kena ada guru baru kita faham. Kalau kita tak faham, kita main saut saja, belajar sana belik sini, kita pun tak tahu apa yang kita belajar, lala kita dapat bulu. Kat situ kita nak kena tahu. Bab kata pepatah, siapa melenjang siapa patah. Itu sebenarnya kita nak kena faham. Tapi dan diri kali ini nak memberitahu pada kita, sebenarnya apa yang kita cakap itu pun, yang kita mengatakan itu pun sebenarnya akan diri kita sendiri. Kamu belajarlah setinggi mana pun, sebenarnya kamu kena tahu. Okey, kalau kita nak tahu dalam wasiat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wali Allah, dekat situ dia ada mengatakan, penghulu segala wali, dia ada mengatakan di situ, pada diri kita, bila kita berkata pada diri kita sendiri, kita tanya balik, adakah kamu tahu tentang siapakah Allah? Soalan paling simple, siapakah Allah? Tentang Allah itu, semua orang berkata Allah itu Tuhan. Semua orang boleh kata. Tapi yang kita nak kena faham, macam mana kita nak tahu seterusnya. Tapi bila kita mengatakan, orang kata ni salah, ni sesat, ni susah, mana boleh kamu nak kaji-kaji Tuhan, tak dia jampak akal. Tapi ada ilmu dia. Orang ulama-ulama tasawuf dah susun benda tu untuk kita faham. Jadi kita nak kena tahu, seorang Muslim harus mempunyai pengetahuan yang benar dan memadai tentang Sang Pencipta yang telah menciptakan dirinya dan menciptakan alam ini. Bila kita membicarakan tentang itu, orang kata sesat sebab dia tak faham. Kita menceritakan tentang Tuhan menciptakan dirinya dan alam ini, bukan benda lain. Tapi mereka hanya faham, apa-apa kalau cakap pasal Tuhan, kalau tak solat, mampui. Cerita pasal Tuhan tak solat susah. Sekarang kita nak kena tahu mana lagi tinggi. Bukan tinggi ilmu lah, mana yang lagi penting dan lagi utama. Ayat tu nak kena faham, mana yang lagi utama, Tuhan ke solat? Orang akan cakap, orang gila pun cakap, budak pun cakap, mesti orang kata Tuhan. Tapi bila kita berbicara tentang Tuhan, kenapa kamu kata cakap pun apa tapi tak solat? Belajar bab Tuhan dulu. Macam rukun iman pun ada kata, rukun iman pertama apa? Iaitu beriman kepada Allah. Dalam rukun Islam apa? Yang pertama apa? Mengucap 2 kalimah syahadah. Situ kamu nak kena tahu, mengucap 2 kalimah syahadah dengan beriman kepada Allah. Dia tidak ada kata yang mula-mula solat. Dia kata, kamu harus kenal man alafa nafsahu faqad rafa rabbahu. Barang siapa kenal diri maka kenal akan Tuhannya. Kat sini kita nak kena faham, apa pun dia patah balik pada diri kita. Sebab tu diri ada kata kacat terlabik. Apa-apa pun kamu kena kenal diri kamu. Bila kamu kenal diri kamu, baru kamu gempak akan diri kamu sendiri. Baik, itu saja. Dan diri tu, apa pun yang baik daripada Allah, yang buruk pun daripada Allah. Yang memberi faham itu Allah, yang tak memberi faham itu ampun Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.